Borneo ialah pulau ketiga terbesar di dunia dan yang terbesar di Asia. Okey, slow lah. Betul lah. Saya akan mengembara sejauh 2,675 km bermula dari Kuching hingga ke tips of Borneo iaitu Kudat, menerokai landscape dan budaya. Nombor 3. Putus asa, memang terfikir nak balik. Dan juga kehidupan liar yang cantik dan istimewa. Merambuh pengawak sampai ke hujung Borneo. Bagus. Selain itu, banyak sejarah yang perlu dikongsi bersama dalam misi ke hujung Borneo. Sabah adalah rumah kepada tempat percutian alam semula jadi yang semakin menjadi kegemaran pengembara. Terdapat satu tempat serba baharu di Pekanabalu iaitu Tulinau Glamping dan ini adalah tempat penginapan Art di Kinabalu. Tempat penginapan yang sangat menarik ini berkonsepkan glamping dengan pemandangan Gunung Kinabalu yang memang akan memberikan pengalaman indah buat setiap pengunjung. Buat masa ni, Tulinau Glamping mempunyai 2 kubah kemah dan selain itu harganya yang berpatutan tetapi mempunyai pemandangan yang tidak ternilai. Cuaca sejuk di kaki Gunung Kinabalu buatkan Art teringin nak makan makanan yang panas-panas. Jadi Art terus ke kedai Sayap Madu Wak Ali yang terkenal di serata Borneo. Bang, nak sayap 2, tongking 2. Boleh? Di sini Art beli 2. Art beli sayap dan juga tongkeng ayam madu. Di sini cara mereka menyediakan makanan ini adalah dengan memerap ayam tersebut di dalam kuah madu. Kemudian dia akan salutkan lagi ayam tu dengan kuah yang sama ketika memanggang ayam tersebut. Terima kasih. Cuaca sejuk di kaki Gunung Kinabalu ni buatkan Art teringin sangat nak makan makanan yang panas-panas. Jadi sesuai sangatlah Art makan sayap ayam madu Wak Ali yang terkenal di serata Sabah dan juga Borneo. Makanan yang Art beli ni adalah sayap dan juga tongkeng ayam madu. Art nak mulakan dengan makan kepak ayam ni dulu. Wah, bila Art dapat je makanan tu dan Art gigit, walaupun ayam tu diperap dengan kuah madu, tapi madu dia tu tak rasa keterlaluan pun. Dapat pula makan waktu sejuk-sejuk, memang syok. Wah, dapat kepak ayam panas-panas dalam cuaca sejuk ni.
Memang sangat sedap. Kepak ayam ni disaluti dengan kuah madu dan kalau korang tengok kesan bakar ni, ini lagi menyedapkan ayam tu. Wah. Dan kesan bakar dekat ayam tu, itulah yang lagi menyedapkan rasa ayam dia. Dan bila Ad makan sayap dia, tu memang kegemaran Ad lah. Sekarang ni Ad nak cuba tongking ayam. Sebelum ni Ad tak pernah lagi cuba bahagian ni. Tapi dah sampai kat sini, kita kenalah cuba kan. Wah, tengok. Hui. Tapi bila Ad cuba tongking, sebab ini pertama kali Ad cuba bahagian tongking tu, Ad tak berapa nak gemar, tapi sebabkan rasa kuah dia terlalu enak, apa lagi, layan je. Tongking ayam ni dia sedap. Bahagian lemak dia memang Ad suka, tapi dia ada bahagian tulang juga. Jadi untuk kata ni bahagian yang paling Ad gemar, mungkin tak, tapi Ad boleh makan. Memang sangat rugilah kalau korang datang ke sini tapi tak cuba ayam di Sayap Ayam Madu Wak Ali yang terkenal ni. Wih. Jadi korang di luar sana yang penggemar ayam panggang, bolehlah cuba Sayap Madu Wak Ali ketika berada di kawasan kaki Gunung Kinabalu ni. Gunung Kinabalu. Ini adalah gunung yang tertinggi di Malaysia dan yang tertinggi di Asia Tenggara. Untuk mendaki Gunung Kinabalu ni banyak persiapan yang perlu kita buat. Antaranya, kita perlu mendaftar nama bersama ejen pelancongan untuk memudahkan kerja. Sebabkan di sana hanya 150 pendaki sahaja yang boleh naik dalam masa satu hari. Di hari pendakian, Ad sampai di Taman Negara Kinabalu pada pukul 7.30 pagi untuk mendaftar nama dan banyak borang yang perlu diisi. Kemudian selepas dah isi borang, baru kita dapat tag nama. Dan tag nama ni adalah sesuatu yang kita kena pakai sepanjang masa daripada mula kita nak mendaki sehinggalah kita dah sampai ke kaki gunung. Mendaki Gunung Kinabalu ni adalah salah satu impian hidup Ad dan juga merupakan misi dalam misi ke hujung Borneo. Dan hari ini, Ad akan cuba sedaya upaya untuk sampai ke puncak. Adakah Ad akan berjaya menawan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara ni? Jom kita tengok apa yang akan jadi. Wah, bila dah dapat tag nama, Ad rasa gementar sebab cabaran bakal bermula. Jadi sebelum Ad mendaki, Ad memang perlu mengupah malim gunung. Ini adalah satu benda yang wajib untuk setiap pendaki Gunung Kinabalu. Kena upah malim gunung dan ada satu lagi, kita boleh upah porter untuk angkat barang kita. Jadi bag-bag kita ni kalau kita nak angkat sendiri boleh, tapi kalau kita nak upah orang pun boleh. Bila kita dah selesai uruskan borang dan juga tag nama, dah upah porter dan juga malim gunung, kita boleh mula bergerak ke pintu timpuhun. Jadi bila dah sampai di pintu timpuhun, itu adalah checkpoint pertama kita. Jadi dia akan tik nama kita dan kita boleh terus mulakan pendakian. Jadi pendakian daripada pintu timpuhun ke Panalaban adalah sejauh 6 kilometer. Dan ini adalah bagi Ad 6 kilometer yang agak panjang dan mencabar.
Sepanjang perjalanan ada pondok untuk kita berhenti dan rehat. Dan pondok ni dia terletak lebih kurang 1 atau 2 kilometer di antara satu sama lain. Jadi sepanjang Aib berjalan tu, sebab kebetulan hari yang Aib mendaki adalah hari cuaca dia hujan. Jadi tanah pun berlumpur dengan jalan licin. Bila Aib sampai di setiap pondok tu, dia ada kemudahan seperti tandas dan juga dia menyediakan air gunung. Jadi bolehlah kita minum ataupun kita nak cuci muka ke. Masa Aib mendaki, Aib rasa macam rasa penat. Dan sebabkan Gunung Kinabalu tu adalah gunung yang tinggi, jadi kita mula rasa mengah, rasa tak boleh nak bernafas. Dan mungkin macam Aib rasa sedikit pening. Jadi bila berhenti di pondok yang pertama, Aib berhenti untuk rehat dan minum air untuk cergaskan balik badan. Bila Aib teruskan perjalanan ke Panalaban, ia memang satu cabaran yang agak besar dalam hidup Aib sebab kita perlu lawan kita punya mental. Kita kena kuat. Kita rasa sebab bila perjalanan tu rasa macam penat sangat ni. Rasa macam tak boleh nak diteruskan. Tapi apa-apa pun sebab Aib rasa dah separuh perjalanan kan, Aib kena juga teruskan. Bila Aib dah mendaki sejauh 4 km, akhirnya Aib sampai di Pondok Layang-Layang. Dan di Pondok Layang-Layang ni ada berbaki lagi 2 km sebelum sampai ke Panalaban. Dan orang kata 2 km terakhir sebelum ke Panalaban ini adalah 2 km yang paling mencabar. Dan betul apa orang cakap, Aib rasa macam ini adalah cabaran yang paling besar. Dia memang betul-betul menguji kekuatan Aib dan menguji kesabaran. Wah, masa Aib nak mendaki tu dengan keadaan berbatu, kawasan tu dia penuh dengan batu-batu yang besar dan tangga dia pun tinggi-tinggi. Jadi memang Aib pun tercungap-cungap nak naik. Memang penat betul. Aib rasa mengalah, rasa sifat mengalah tu dah keluar. Tapi sebabkan dah nak sampai dah Panalaban, jadi Aib teruskan lagi perjalanan. Di 2 km terakhir ni memang kita boleh nampak perbezaan yang sangat ketara dari segi suasana dia. Kalau kita bandingkan dengan suasana di awal-awal pendakian, di sana banyak pokok-pokok yang lebih tinggi. Tapi bila di 2 km terakhir ni, dia lebih banyak kepada pokok-pokok bonsai. Jadi walaupun rasa penat, tapi Aib dapat melihat pemandangan pokok yang sangat menarik, yang sangat cantik. Dan akhirnya bila dah makin lama Aib mendaki, akhirnya Aib sampai di Panalaban. Dan jumlah pendakian Aib mengambil masa selama 7 jam. Wah, memang Aib rasa macam ini adalah satu cabaran terbesar dalam hidup Aib. Tapi bila dah sampai di Panalaban, rasa macam semuanya berbaloi. Bila sampai di Panalaban, Aib terus ke tempat makan. Di sana mereka menyediakan makanan seperti nasi goreng, ada mihun goreng dan juga lauk-lauk yang tersedia. Semuanya panas-panas. Jadi bila kita makan di waktu sejuk dan tengah penat pula tu, memang rasa nikmat dia sangat syok. Bila kita kena ganti balik tenaga yang hilang tu kan, Aib terus ke tempat penginapan dan berehat untuk mulakan pendakian seterusnya, pendakian ke puncak. Alhamdulillah, Aib dah selamat sampai di tempat penginapan Aib di Panalaban yang terletak 6 km daripada pintu utama. Ya, 6 km tetapi Aib mengambil masa selama 7 jam untuk sampai ke sini. 7 jam yang penuh dengan penat, lelah.
penyesalan. Tetapi bila dah sampai sini, bila tengok balik, wow, jauhnya jalan. Lepas tu bila dah sampai sini tengok pemandangan, wow, dekatnya dengan puncak. Jadi semuanya rasa berbaloi. Dan esok pagi pula kena bangun seawal 2 pagi untuk sarapan pagi dan seterusnya ada lagi 2.9 km untuk sampai ke puncak, yang mana akan cuba untuk teruskan perjalanan tu. Tapi buat masa ni nak nikmati dulu pemandangan yang ada depan mata. Sebelum teruskan pendakian ke puncak, perlu sarapan pagi pada pukul 2 pagi dan teruskan pendakian pada pukul 2.30 pagi. Keadaan waktu tu memang sangat gelap. Memang kita kena pakai lampu di kepala. Dah gelap, sejuk pula tu. Kalau tak silap, cuaca waktu tu agak-agak dalam 1 ke 2 darjah Celsius suhu dia. Wah, memang sangat sejuk. Memang mencabarlah bagi sebab pendakian ke puncak ni ada berbaki 2 kilometer lagi. Ya, 2 kilometer tu bunyi dia macam dekat. Tetapi untuk ke puncak tu, pendakian dia memang melalui kawasan yang sangat tinggi. Wah, memang masa tu bersama Malim Gunung. Dia lah yang banyak membantu banyak menasihati cara-cara untuk mendaki dengan lebih efisien dan untuk mengawal pernafasan. Sebab bila kita di kawasan yang makin tinggi, kita makin menghadapi kesukaran untuk bernafas. Pendakian ke puncak ni memang sangat mencabar. Nasib baik ada Malim Gunung yang berada bersama tugasan Malim ni, dia akan mendorong kita untuk mendaki dengan lebih efisien. Dia akan banyak menasihati dan dia ada bersama kita daripada pintu pertama sehinggalah kita dah naik ke puncak dan sehingga kita dah turun ke checkpoint yang pertama tadi. Dan Malim Gunung ni dia memang pakar dalam mendaki Gunung Kinabalu. Dia memang tahu setiap selok belok Gunung Kinabalu. Dia tahu gaya yang bagus untuk kita mendaki. Jadi sangat bersyukur ada Malim Gunung bersama di sepanjang jalan. Dan dia yang memberikan nasihat untuk teruskan perjalanan sebabkan dah hampir sampai ke puncak dah tu. Walaupun dalam hati dah rasa macam dah penat sangat, dah tak boleh dah nak teruskan perjalanan, akhirnya sampai juga di puncak Gunung Kinabalu, gunung yang tertinggi di Asia Tenggara. Alhamdulillah ada berjaya sampai ke puncak Gunung Kinabalu yang terletak 8.9 km daripada pintu utama iaitu pintu Timpohon. Tadi bergerak daripada Panalaban pukul 2.30 pagi dan sekarang jam menunjukkan pukul 6.40 pagi. Itu bermaksud mengambil masa dalam 4 jam 10 minit untuk sampai ke puncak. Perjalanan ni memang sangat mencabar dengan angin yang bertiup kencang dan suhu serendah 2 darjah Celsius. Memang nak bernafas pun susah. Tapi apa-apa pun, rasa sangat bangga berjaya menawan gunung yang tertinggi di Asia Tenggara ni. Dan sekarang ni kena turun sehingga ke pintu utama di pintu Timpohon. Tapi sebelum tu nak bergambar dahulu. Tak sangka akhirnya sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Walaupun perjalanan tu mengambil masa sama 4 jam, tapi segala penat lelah semuanya berbaloi. Lagi-lagi bila dapat lihat pemandangan yang luar biasa. Ada berjaya sampai di Panalaban dari puncak Gunung Kinabalu. Kaki ni tengah cedera. Tergelincir. Tadi masa dekat atas tergelincir batu. Ya Allah. Dah memang masa tu dah rasa dah tak boleh ni nak naik ni. Memang dah nak turun. Dah tak boleh naik. Dah putus asa.
Tapi Alhamdulillah berjaya juga sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Walaupun sakit, teruskan juga dan sekarang ni di Panalaban ni kena teruskan lagi untuk turun sampai ke pintu utama, pintu Timpohon, dan jarak daripada sini ke pintu utama adalah 6 km. Dan akan cuba teruskan perjalanan ni. Thank you.